Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi ridwan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang beriman serta menjaga amal soleh dan bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa'a wa intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat ilal khairi ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati semulakan Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, tak lupa juga Al-Fadil Tuan-Tuan Bilal, Tuan Siap, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah fiqh. Baik, saya mulanya confuse juga malam ni ada ke tak ada. Saya WhatsApp seorang pun tak balas. Seorang pun tak balas. Tapi saya datang lah kan. Sebab ni dah minggu keempat. Kalau ikutkan minggu keempat dah. Satu bulan hari tu dia hari Rabu. Satu bulan itu kan. Dia minggu pertama. Jadi ni dah minggu keempat. Kalau ikutkan ada satu minggu lagi. Minggu depan ada satu lagi Rabu. Macam tu. Baik, insyaAllah. Jadi kita lihat berkenaan dengan pembahasan menyebut Sayyidina dalam tasyahud. Pembahasan berkenaan dengan kita menyebut Sayyidina di dalam tasyahud, dalam solat kita. Di muka surat 264. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tasyahud kita bacanya tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Baik, setiap individu nombor 8 bawah tu, setiap individu yang mendirikan solat disunatkan melafazkan perkataan Sayyidina pada tasyahud. Mana Sayyidina? Sayyidina maknanya penghulu kami ataupun pemimpin kami. Jadi setiap individu yang mendirikan solat disunatkan melafazkan perkataan Sayyidina pada tasyahud sebelum menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adapun apa yang disebut oleh setengah awam, kita bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kamu memanggil namaku, jangan kamu memanggilku dengan lafaz sayyid dalam solat, adalah sebuah hadis yang direka-reka sajalah. Mana ada hadis menyatakan ditegah daripada menyebut Sayyidina ni. Tapi hadis ni sebenarnya hadis yang direka-reka saja ataupun maudhu' lah, palsu ataupun maudhu'. Kemudian Al-Hafiz Asy-Syarawi dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah menyatakan bahawa hadis ini tidak ada sumbernya. Hadis berkenaan jangan kita memanggil nama Nabi itu dengan setengah dengan gelaran Sayyid dalam solat itu, hadis itu adalah maudhu' ataupun direka cipta. Dan ada pula pendapat menyatakan hadis ni tak ada sumber. Tak ada sumber, tak boleh kita pegang lah macam tu. Baik. Apabila ada menyatakan, mengapa kamu menambahkan lafaz Sayyidina pada tasyahud dan selawat Ibrahimiyah, padahal Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menambahkannya? Kami menjawab, dia kata, musannif menjawab, tidak ada kemudaratan terhadap tambahan tersebut. So tak ada kemudaratan lah. Kalau ikut kaedah yang 10 ni, boleh kita menambah. Yang tak boleh itu mengubah. Kan? Kalau sebut sebelum ni, yang ubah tak boleh, tambah boleh. Dan tambah tu kalimat-kalimat yang bersesuaian lah. Pertama sekali macam kalimat Sayyidina ni. Sayyidina apa makna Sayyidina? Penghulu kan? Ada masalah kalau kita tambah penghulu? Ada masalah ke kalau kita tambah penghulu kami Nabi Muhammad SAW? Kalau ikutkan tak ada masalah lah. Mana kita mengagungkan Nabi kan? Macam tu. Baik. Alasannya adalah sunnah ini bukan diambil daripada perbuatan baginda sahaja, akan tetapi ianya turut diambil daripada perkataan. Jadi makna sunnah ni bukan hanya kita ambil daripada segi af'al saja, perbuatan, malah kita ambil juga daripada akwal dan perkataan. Apa makna sunnah? Sunnah kan dan perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi ataupun pengakuan Nabi, ikrar Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan sunnah lah. Jadi maknanya sama ada kita ambil perbuatan Nabi ataupun perkataan Nabi pun boleh. Bukankah pengucapan lafaz Sayyid itu ditetapkan kewujudannya dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Kata persoalan lah. Bukankah dalam hadis sahih riwayatkan daripada Bukhari Muslim ada sebut berkenaan Sayyidina? Bahkan para sahabat pun turut menggunakannya. Ibnu Mas'ud juga melafazkan kata-kata tersebut dalam selawat seperti yang akan saya sebutkan, kata musannaf, khususnya pada ulasan nota kaki terdahulu. Bagaimanapun penambahan itu tidak mengandungi apa-apa kesalahan. Jadi tak ada apa-apa salah lah kalau kita nak tambah. Itu juga dengan bacaan yang lain kan dalam solat. Kan ada penambahan pada sebahagian tempat tu. Contohnya pada apa tu? Pada apa tu? Tidak kan? Kan ada tidak, kan ada penambahan. Boleh, tak ada masalah lah kita tambah. Bahkan Abdullah bin Umar telah menambahkan lafaz wahdahu la syarikalah. Nampak? Wahdahu la syarikalah di dalam tasyahud dan beberapa penambahan lain sebagaimana yang telah pun saya sebutkan, kata pengarang. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah kepada Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Dan dia ada beberapa jilid lah. Terjemahan pun ada dijual. Terjemahan ada dijual di pasaran. Tapi banyak kan cetakan daripada Indonesia. India punya cetakan. Untuk kita ni tak nampak lagi lah.
Kita ni lambat lah kena dengan terjemahan-terjemahan ni. Ada terjemahan-terjemahan tu tak macam Indon punya terjemahan. Dia kitab terjemahan dia berjilid-jilid. Tafsir Ibn Katsir dia terjemahkan. Kemudian tafsir Al-Munir tu banyak berjilid-jilid kan, pun dia terjemahkan juga. Majmu' Syarah Muhazzab, lepas tu Fathul Bari pun diterjemahkan oleh penterjemahan daripada Indonesia ni. Memang dia orang ni lajulah dari segi terjemahan ni. Kita ni macam kereta api tertinggal lah. Tertinggal kereta api. Macam tu. Nanti kalah bola tu, bola kalah 4-1 tu. Kalah bola 4-1. Melopong lah kan. Dah lah kalah bola 1-4-1, lepas itu banjir pula. Musibah banjir. Banjir sana, banjir sini kan. Banyak musibah lah. Baik. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari memperdalilkan dengan hadis di atas dalam ulasan beliau terhadap Al-Bukhari, Sahih Bukhari juzuk kedua. Dia kata hadis ini boleh jadikan dalil dan hujah bagi membuat satu zikir di dalam solat yang tidak diajar oleh Nabi Muhammad SAW apabila ternyata ianya tidak bertentangan dengan zikir yang maksur. Mana dia wahdahulah syarikalah tadi lah. Yang wahdahulah syarikalah tadi kan, kat atas tadi. So maknanya kita bolehlah menambah tadi. Dan boleh dijadikan macam zikir lah, satu zikir dalam solat yang tidak diajar oleh Nabi apabila ternyata ianya tidak bertentangan dengan zikir-zikir yang maksud. Maksud ni yang datang daripada baginda Rasulullah SAW. Asal tak bertentangan saja, bolehlah guna pakai. Baik, kemudian penambahan lafaz Sayyidina sebenarnya mengandungi adab-adab. Dia ada nilai-nilai adab dan etika seorang Muslim terhadap baginda Rasulullah SAW. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran, dia kata, maka orang-orang yang beriman kepadanya mengagungkan. Nampak? Maka orang beriman kepadanya mengagungkannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Quran itulah untuk orang-orang yang beruntung. Surah Araf ayat 157. Jadi dalam ayat ini ada perkataan mengagungkan. Dalam firman Allah Ta'ala tadi lah. Dia punya ayat tu tak ingat dia, tapi dia terjemahan tu dia sebut perkataan mengagungkan, kemudian menolongnya dan mengikuti cahayanya yang diturunkan kepadanya. Kepadanya siapa? Kepadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan yang dimaksud dengan ta'zir itu, ta'zir itu ialah membesarkan. Ta'zir yang terpada mengagungkan dalam Al-Quran tu kan, dia maksudnya membesarkan dan juga mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Macam ayat tu? Ingat? 157. Jumpa? Ambil Quran satu. Quran. Surah Al-A'raf 157. Macam mana dia punya? Al-Nisa Al-A'raf 15. Okey, kita nak tengok ayat dia lah. 157. Ini hujung ayat tu. Ayat dia panjang. Allazi yattabi'una rasulun nabiyil ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yuhallihu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yada'u anhum israhum wa aghlal lati kanat 'alaihim fallazina amanu. Situ baru dia punya terjemahan tu. Betul tak? Maka orang beriman
Fallazina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Ayat tu panjang tapi yang ni timah ni di ujung dia. Fallazina amanu, maka orang-orang yang beriman. Macam tu. Kepadanya. Kemudian wa'azzaru. Wa'azzaru dan juga mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Wattaba'u nurul ladzi unzila ilaihi, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Ini Al-Quran. Cahaya diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Jadi perkataan dimasukkan dengan ta'zir itu. Azzaru tu. Dalam ayat tu dia perkataan wa'azzaru, ain, zai, tasydid, ra, waw, ha gulung, ha domir. Wa'azzaru. Jadi perkataan yang masuk dengan ta'zir itu, wa'azzaru itu adalah membesarkan, ta'zim, dan juga mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam tu. Jadi yang jelas bagaimana yang telah sebutkan dalam kamus Muhit. Kamus Muhit ni salah satu dari kamus bahasa Arab ni, kamus banyak dan lain-lainnya. Maka perbuatan melapaskan Sayyidina di samping terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, ianya adalah bertepatan dengan konsep ayat tadi. Macam tu. Jadi kalau kita nak mendapat kejayaan, kena tadilah. Kalau kita nak mendapat kejayaan, naklah dia membesarkan dan mengagungkan baginda Rasulullah SAW dan mengikut akan Quran. Nurul ladzi unzila ma'ahu tadi. Kena ikut Quran. Di samping itu ayat-ayat yang ke atas tadi pun banyak juga tu. Berkenaan dengan perintah mengerjakan ma'ruf, mencegah kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka itu benda-benda baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan menghalalkan benda baik dan mengharamkan benda yang buruk-buruk dan sebagainya kan. Itu semualah ulaika humul muflihun, maka mereka itu masuk orang mendapat kejayaan. Jadi tuan-tuan semaklah ayat tu 157. Baik. Kemudian dan sebahagian daripada kita memperdalilkan bahawa menggunakan adab ataupun etika itu lebih baik. Mempergunakan adab ataupun etika itu adalah baik daripada taat. Pendalilan seperti ini adalah amat baik. Dalil-dalil mengenainya pun cukup banyak dan kuat, sebagaimana yang disebut dalam Imam Bukhari dan juga Muslim. Antaranya ialah sabda Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Dia kata sabda Nabi kata pada Sayyidina Ali, apa kata Nabi pada Sayyidina Ali? Hapuskanlah tulisan Rasulullah SAW. Gitu. Hapuskanlah tulisan baginda Rasulullah SAW. Apa tulisan akulah, kata Nabi. Maka Ali menjawab, demi Allah, aku tak akan menghapuskannya selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan beberapa tempat yang sebut dalam Fathul Bari. Kemudian dalam hadis lain pula, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar bin As-Siddiq berkenaan dengan Nabi Abu Bakar diperintahkan untuk menggantikan, untuk menjadi imam. Abu Bakar diperintah untuk menjadi imam kerana Nabi masa tu Nabi tak sihat. Jadi ada permintaan lah supaya Abu Bakar jadi imam, gantikan Nabi. Nabi di belakang, Abu Bakar di depan. Macam mana? Dalam hadis lain pula bahawa Rasulullah SAW pernah setelah bersabda pada Abu Bakar, apa kata Nabi? Apa yang melarangmu daripada menjadi imam setelah aku menyuruhmu? Nampak? Nabi ada suruh Abu Bakar jadi imam, tapi Abu Bakar tak nak. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, tidak layak bagi anak Abi Quhafah, ini Abu Bakar, bersolat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menunjukkan kelebihan Nabi lah. Kelebihan Nabi. Sebenarnya Nabi Abu Bakar ni orang biasa je, bukan Nabi. Jadi walaupun Abu Bakar dia memang disuruh, masa tu disuruh oleh Nabi, tapi dia menolak lah
tak layak dia kata aku jadi imam, sedangkan Nabi Muhammad masih hidup. Je tu. Masih hidup lagi walaupun Nabi masa itu tak sihat. Macam tu. Baik, kemudian mengenai dalil pengucapan lafaz sa'id juga, antara lainnya seperti yang difirmankan Allah Ta'ala yang bermaksud, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul antaramu seperti panggilan sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Ada. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul itu antara kamu tu seperti panggilan sebahagian kamu di atas sebahagian yang lain. Jangan kita samakanlah. Macam mana kita panggil mak ayah kita, macam tu jugalah. Tak boleh. Ini lebih lain. Ayat surah An-Nur ayat 63 tuan-tuan. Kita tengok ayat 63. Baik, ayat 63 Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Macam tu. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da. Qad ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza falyahziril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum azabun alim. Maksud itu kan, jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu di atas sebahagian yang lain. Kita nak sama kalau panggilan Nabi dengan panggilan kita panggil mak ayah kita, dengan kita panggil dengan kawan kita, kan? Tak boleh lah. Ini merendahkan darjat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala firman pada Nabi Yahya, kan apa Allah Ta'ala sebut firman Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya yang bermaksud, dia kata dan Nabi Yahya itu menjadi ikutan Sayyid, menahan diri pada hawa nafsu dan seorang Nabi yang tergolong dalam orang-orang yang soleh. Macam tu. Surah Al-Imran ayat 39 tuan-tuan. Kita tengok ayat 39. Okey, 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Inna Allah yubashshiruka bi Yahya, sungguh Allah Ta'ala telah memberi kabar gembira pada engkau bi Yahya dengan Yahya, dengan kelahiran Nabi Allah Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, yang mana ia membesarkan, membenarkan dengan kalimah daripada Allah Ta'ala, wa sayyidan, dan juga dia merupakan jadi sayyid. Sayyid mana ikutanlah. Wa hasura, dan menahan diri pada hawa nafsu. Wa nabiyyan minal salihin, dan dia merupakan nabi, salah seorang nabi daripada orang-orang yang soleh, dan dia tergolong orang yang soleh tu kan. Jadi dalam ayat ini ada perkataan sayyidan. Ini gelaran kepada Nabi Allah Yahya alaihissalam. Macam tu. Jadi Nabi Yahya pun dipanggil sayyid juga, penghulu. Sampai itu Nabi juga pernah bersabda, aku adalah pemimpin manusia. Aku adalah pemimpin manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Kemudian seorang sahabat yang agung, Sahal bin Hunayf, pernah mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wahai ikutanku, wahai sayyidku, dan ubat bersama jampi itu adalah secocok. Dan ubat bersama dengan jampi adalah secocok. Ubat ni mana bacaan lah. Ubat bersama dengan bacaan. Jampi ini bukan jampi yang kata yang lara-lara tu, tak apa benda kata dia jampi. Jampi ni Al-Quran, dan juga zikir, bacaan-bacaan zikir yang masyhur daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar pernah menyatakan seperti yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dalam Fathul Bari. Dia kata apa? Abu Bakar itu pemimpin ikutan kami dan memerdekakan Sayyidina Bilal. Nampak? Abu Bakar itu pemimpin kami, mana Abu Bakar pun sayyid juga, pemimpin.
Waktu pengikutan kami dan memerdekakan Sayyidina Bilal. Mana Bilal pun sebut Sayyidina juga. Mana para sahabat bolehlah kita sebut Sayyidina. Ikutan kami kan. Gitu. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahawa Rasulullah pernah bersabda kepada cucunya Al-Hasan. Rasulullah pernah berkata pada cucunya Al-Hasan, "Putraku ini adalah sayyid." Nampak? Putraku ini pun sayyid juga, pemimpin. Kemudian Abu Al-Qasir seorang tabi'in pernah menyatakan, "Aku pernah bersama dengan sayyidku, iaitu Ali bin Abi Talib." Ali bin Abi Talib pun disebut sayyid juga. Nampak? Riwayat Al-Humaidi. Jadi nanah ni semuanya tuan-tuan menunjukkan kepada kita bahawa wujudnya penggunaan lafaz sayyid khususnya kepada Rasulullah SAW, apalagi apabila Nabi baginda sendiri pernah menegaskan, "Aku adalah pemimpin manusia." Aku adalah pemimpin manusia. Hadis ni riwayat daripada riwayat ni mutawatir. Akan tetapi malangnya terdapat sebahagian kita yang berkata tidak dibolehkan untuk menyebut lafaz sayyid secara mutlak ke atas Nabi, sama ada di luar ataupun dalam solat, kerana ianya dapat menimbulkan sikap yang berlebihan, penyucian individu yang seterusnya membawa pada kufur tanpa pengecualian, dan ia keluar dari Islam, tuan-tuan. Masya Allah. Mana ada kaul lah, ada pendapat macam tu. Mana tak bolehlah kita sebut sayyid ni pada Nabi, sama ada luar solat ke dalam solat pun dia tak boleh kata. Ada pendapat dia. Ada pendapat gitulah. Kemudian Al-Hafiz Imam Hafiz Asy-Syahrawi dalam kitabnya Al-Qaul Al-Badi menyatakan bahawa aku telah membaca sebahagian daripada tulisan ahli tahqiq, bahkan daripada mereka yang menjadi sumberku, iaitu Ibn Hajar Asqalani, menyatakan bahawa adalah sebahagian daripada adab yang dituntut secara syarak membuat panggilan pada Nabi ataupun orang yang mulia dengan menggunakan kata sayyid, dengan perkataan sayyid. Ini sebahagian daripada adab yang dituntutlah, dituntut pada kita untuk kita buat panggilan pada Nabi, iaitulah dengan kita mengucapkan perkataan sayyid ataupun sayyidina. Hal ini sebagaimana telah sebutkan dalam kitab Sahihaini, dua yang sahih. Berdirilah kamu sekalian bagi menghormati sayyidmu. Berdirilah kamu sebagian bagi menghormati sayyidmu. Yang dimaksud dengan sayyid ini ialah Sa'ad bin Mu'az. Mana Sa'ad bin Mu'az pun pun digelarkan sebagai sayyid juga. Mana para sahabat radhiyallahu ta'ala pun dipanggil sayyid, sayyidina. Dan kesayyidan Sa'id bin Mu'az itu ditentukan dengan ilmu dan kesolehan yang terdapat pada dirinya. Kenapa Sa'ad bin Mu'az ni dipanggil Sa'id? Kerana dia orang berilmu. Dia ilmu banyak. Dia ilmu banyak, kemudian dia pula tuan-tuan dia ni soleh. Dia ilmu banyak, kemudian soleh yang terdapat pada dirinya. Itu sebabnya ada orang kata, berdirilah kamu bagi menghormati akan sayyidmu. Mana sayyidnya itu ialah Sa'ad bin Mu'az. Kemudian apabila seseorang mendirikan salat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti dia telah mengamalkan apa yang diperintahkan kepada kita. Jadi siapa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti dia telah mengamalkan apa yang diperintahkan. Dah belum? Belum. Baik, kemudian dan penambahan itu juga adalah selari dengan realiti khabar yang diungkapkan. Ianya merupakan adab dan ketika Nabi dan orang-orang yang mulia. Oleh itu jelas kepada kita bahawa menggunakan pengucapan itu adalah lebih baik daripada meninggalkannya. Nampak? Lebih baik kita sebut daripada kita meninggalkan. Kemudian perkara yang dimaksud oleh Imam Asy-Syahrawi yang berbunyi, aku telah membaca sebahagian daripada tulisan ahli tahqiq, bahkan daripada mereka menjadi sumberku. Itu mengikut pendapat yang paling kuat
Itulah Imam Ibn Hajar Asqalani. Ibn Hajar Asqalani. Ni pun dah ada sebut kat atas tadi. Dia sebut dah. Kemudian Imam Syahrawi memang tidak menyebut secara terang-terangan tentang nama ahli tahqiq yang menjadi sumbernya. Dia tak sebut pun nama siapa yang ahli tahqiq itu. Cuma dia sebut tulisan ahli tahqiq. Tahqiq ini kuatlah. Tahqiq ini kan kuat. Mantap, mana istilah makna lain untuk tahqiq ni mantap lah. Ahli mantap lah, tahqiq dia tu. Jadi Imam Syahrawi memang dia tak menyebut secara terangan tentang nama ahli tahqiq yang menjadi sumbernya. Sebabnya adalah maksud yang sama yang telah dipergunakan oleh Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Kawi. Al-Kawi, Kawi ataupun Kawi. Kawi ni paling sesuai Kawi lah. Al-Kawi. Dan orang-orang yang beliau maksudkan adalah Imam Ibn Hajar Asqalani lah. Jadi maksud dengan ahli tahqiq itu ialah Imam Ibn Hajar Asqalani. Dia ada Imam Ibn Hajar Asqalani, kemudian Ibn Hajar Haytami, dia ada dua tu. Ibn Hajar Asqalani satu lagi Ibn Hajar Haytami. Macam tu. Baik, kemudian kesemua dalil-dalil di atas adalah cukup bagi menolak secara mudah pendapat Syekh Albani. Syekh Albani. Okey. Ni Wahabi ni, Syekh Albani ni, kalau tuan-tuan jumpa ni kitab-kitab Albani ni biasa Wahabi ya. Utsaimin, Albani tu Wahabi. Banyak buku-buku yang dikarang ni Albani ni. Terjemahan pun banyak. Albani dia tulisan Albani. Dia ni Wahabi, Albani ni. Baik, ianya adalah berdasarkan kepada fatwa Ibn Hajar Asqalani. Jadi dalil yang disebut sememangnya layak untuk jadikan dalil yang pasti benar dan tidak diragukan lagi. Kerana ianya tidak mengandungi kebatilan. Sedangkan apa yang dikemukakan oleh Albani al-mutanaqud hanyalah berdasarkan kepada sikap fanatik buta je. Dia fanatik je Albani ini. Jadi semoga Allah Ta'ala tuan-tuan disebut melindungi kita daripada sikap fanatik buta mencelakakan. Kalau dulu yang berkata kenali kebenaran kelak, nanti kamu akan mengenali pemiliknya. Tetapi sekarang kebenaran itu tidak dikenal kerana manusia. Macam tu. Dalam kitab ni pun ada sebut ni, kitab Mahathir Joe ni, kekeluaran ummah. Inilah jawapannya di muka surat 199. Okay. Bolehkah menambah kalimat Sayyidina ketika tasyahud berdoa dan memuji Rasulullah? Okay. Bolehkah menambah perkataan Sayyidina kepada Nabi, nama Nabi dalam tasyahud berdoa dan memuji Rasulullah? Jawapannya dia kata sebutan Sayyidina yang beransur penghulu kami atau ketua kami termasuk amalan yang sangat mulia dan dianjurkan termasuk dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir, kerana dia merupakan salah satu penghormatan dan sunjungan serta adab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis, dalilnya hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah, di mana Nabi SAW pernah bersabda, dia kata ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wa awalu man yanshaqu anhul al-kubru wa awalu syafi'in wa awalu musyaffa'in. Aku adalah sayyid penghulu anak Adam pada hari kiamat. Mana aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Kemudian wa awalu man yanshaqu anhul qabru, aku orang yang pertama kan terbelah kubur, maknanya bangkit kepada kubur, aku orang pertama. Kemudian wa awalu syafi', dan akulah orang yang pertama memberi syafaat. Kemudian wa awalu musyaffa', dan akulah orang pertama kan yang memberikan syafaat. Yang pertama memberi syafaat dan pertama diberi hak untuk memberi syafaat. Aku adalah orang pertama bagi syafaat
dan akulah orang pertama yang diberi hak untuk beri syafaat. Baik, kemudian keterangan dia kata hadis ini menunjukkan bahawa Nabi menjadi sayyid, ketua di akhirat. Walau bagaimanapun ia tidaklah bererti baginda menjadi sayyid hanya di akhirat saja. Malahan di dunia juga Nabi Muhammad SAW pun dilantik sebagai sayyid, pemimpin kan. Malah Nabi juga pemimpin kepada para Nabi yang lain. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi telah pun diminta untuk menjadi imam. Menjadi imam kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain dalam peristiwa Isra' Mi'raj ketika bersemayang di Masjidil Aqsa. Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dan. Baik, kemudian pendapat ulama, contohnya Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiah, dia kata al-ula zikru siyadah li'anna al-afdalu sulukul adab khilafan liman qala al-ula tarkus siyadah as-siyadah iktisaran alal warid wal mu'taman al-awwal wal hadisu la tusawwiduni fi salatikum bil waw la bil ba'i batil. Azan bukan azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, kita sambung sekali lagi. InsyaAllah. Jadi dalil kedua itulah pendapat ulama daripada Syekh Ibrahim Muhammad Al-Bajuri menyebutkan bahawa dalam kitab Asy-Syiahnya dia kata al-ula zikru siyadah li'anna al-afdal sulukul adab khilafan liman qala al-ula tarku siyadah iktisaran 'ala al-warid wal mu'tamad al-awwal wal hadis la tusawiduni fi salatikum bil waw la bil ba batil. Maksudnya apa tuan-tuan? Yang lebih utama adalah mengucapkan Sayyidina sebelum nama Nabi. Kerana hal yang lebih utama adalah bersopan santun kepada baginda Rasulullah SAW. Berbeza bagi mereka yang berpendapat bahawa meninggalkan menyebut Sayyidina lebih baik berdasarkan atas hadis. Sedangkan hadis la tusawiduni fi salatikum merupakan hadis yang batil. Jangan menyebut lapan Sayyidina dalam solat kamu. Yang ini batil tuan-tuan. Macam yang tadilah kalau sebut tadi, ada menyatakan hadis ni maudhu'. Hadis yang reka-reka saja. Hadis yang menyatakan jangan sebut Sayyidina dalam solat. La tusawiduni fi salatikum, dengan sebut namakan aku. Jangan menyebut aku nama Said aku dalam solat kau. Jadi ini batil. Al-Hadis Said Alawi Al-Abbas Al-Maliki menjelaskan bahawa sekurang-kurangnya tuan-tuan ada 4 hujah. Ada 4 hujah menolak pendapat yang melarang menyebut nama Nabi ketika bersalawat atas Nabi. Pertama dia kata tidak ada keterangan jelas dan tegas sama ada Quran ke hadis ataupun para imam yang 4 menyatakan batal solat ketika mengucapkan Sayyidina. Tak ada. Mana tak ada dalil sama ada Quran ataupun hadis ataupun para ulama yang 4 tu mazhab itu menyatakan sebut Sayyidina ni batal solat. Tak ada. Yang kedua, orang yang menyatakan batal solat tak pernah memberikan dasar dan dalil hukum. Dia kata orang yang menyatakan batal solat sebut Sayyidina ni tak pernah memberikan dasar dan dalil hukum. Kalau ada pun tadilah la tusawiduni fi salatikum, itulah. Kemudian yang ketiga, 3 imam yang 4 termasuk Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat tentang pensyariatan menambah Sayyidina ketika berselawat kata Nabi sebagai tanda ta'zim, tahiyah ataupun ta'zim, membesarkan, ataupun tadi mu'azzaru tadi kan, membesarkan, mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak Quran yang kita sebut tadi, surah Araf tadi, walazina amanu kan, wa'azzaru kan, wa nasaru. Yang keempat, ramai ulama salaf menyatakan bahawa hadis yang menjadikan dalil oleh mereka yang menolak membaca Sayyidina adalah batal. Contohnya pandangan daripada Al-Bakri bin Muhammad Sattar, pengarang kitab Inatul Talibin. Kemudian Syekh Imam Ramli dalam kitab Nihayah Al-Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Ini pun mereka juga berpendapat boleh kita menyebut Sayyidina. Baik, kemudian hadis la tusawiduni fil solah. Pembincangan hadis yang melarang menambah Sayyidina itulah hadis la tusawiduni fil solah. Jangan kamu mengucapkan Sayyidina kepada ku dalam solat. Apa komen daripada hadis ini? Kata pengarang, dia kata hadis ni merupakan hadis maudhu'. Hadis ni hadis maudhu' yang tidak ada asalnya. Ia diasaskan, ia dinaskan oleh Hafiz Asy-Syarawi dalam kitab Maqasid Asy-Hasanah, menyatakan dia maudhu'. Kemudian dalam kitab Al-Hawi, apabila ditanya mengenai hadis tersebut, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjawab dengan tegas bahawa tidak pernah ada nas hadis itu. Tak pernah wujud hadis ini. Ini merupakan hadis yang batil. Nak kata hadis pun tak layak katakan hadis. Batil. Kemudian Imam Zainuddin Al-Mahali, Imam Syamsuddin Ar-Ramli, Imam Ibn Hajar Haytami, Imam Al-Qari, fuqaha Imam Syafi'i dan juga mazhab Maliki dan lain-lain tuan. Semuanya menyatakan hadis itu sama sekali tidak benar.
Hadis itu sama sekali tak benar. Hadis la tusawiduni fi solah, jangan kamu ucapkan Sayyidina solat ni, hadis ni batil lah, tak boleh jadikan sebagai dasar hukum. Semaknanya kesimpulannya bolehlah kita sebut Sayyidina dalam solat itu. Kita menambah, bukan kita mengubah, kita menambah demi untuk mentazimkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup itulah perbincangan kita tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Disunatkan mensyaratkan telunjuk ketika bertasyahud tanpa menggerakkannya banyak kali. Itu. Ada soalan? Kalau ada yang cuba tunjukkan gitu, kenapa dalam azan tak tambah sebelum jawab sebenarnya? Dalam azan memang tak ada sebut Sayyidina. Kalau sebut Sayyidina kan lainlah bunyi. Lafaz azan tu memang mutawatir lah, daripada dia hujah daripada Sayyidina Bilal itu. Bilal itulah yang bermimpi kan. Kalau Bilal kan salah sahabat lah, bukan Bilal. Bermimpi dia terdengar suara azan. Kemudian benda itu disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun menyuruh Bilal azan dengan lafaz yang seorang sahabat itu dan tengah bermimpi itu. Cuma kalau kita tambah asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan, asyhadu an Sayyidina Muhammad Rasulullah, lainlah bunyinya. Pelik sikit lah, lainlah bunyinya tu kan. Macam tu. Jadi tak adalah sebut tanpa nama Sayyidina. Ya. Nah, ialah dia kalimah syahadah lagi. Dia kalimah syahadah, jadi tak sepatutnya tambah kan. Tentu. Lagi-lagi pun kalau tambah pun pelik lah bunyi dia. Nak kena bentuk lagu dia pula, lain pula lagu nanti. Tahu tak? Tuan? Alright, habis Abang Ustaz. Sebelum kita berdoa tu kita disunatkan doa. Lepas azan. Lepas azan kita doa. Allah berkati. Jadi sebelum kita ada selawat. Ada selawat ke? Ada dalam ada kata sunatkan kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bau doa tu, Allahu rabbana tamam salatil qaimah. Wallahu alam lah. Dalam kitab apa tu? Dalam ni ada okey. Tak apalah, kita nanti saya tengoklah macam mana. Maknanya habis azan tu selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma rabbana tamam salatil qaimah. Betul? Betul, Mam? Ada buat lah? Apa nama tu? Selalu dilakukan macam tu kan. Sampai azan tu Allah berbahas sampai syafaat nanti. Okey, nanti kita tengoklah. Je tu. Kita tengok dulu daripada kitab mana. Kadang orang lain ada juga, kadang dia lain dibaca Mana sebelum azan tu dia lain baca pula ada juga. Ada ni sebelum azan tu. Ada kadang sebelum azan tu senyap je. Tak ada baca-baca. Terus azan. Jadi ada juga. Okey, tak apa, insya-Allah. Kita habis sebelum dan selepas lah. Masa benda ni selalu dia corona orang kan. Sebelum dan selepas. Hari tu dia bincang dah azan. Belum bincang azan tak canggih. Dalam ni tak solat je kan? Solat. Oh, cerita solat je. Dia tak ada dia tak ada bincang azan sini. Kalau azan dah kena tengok kitab lain lah. Kitab Muqtamad ke, kitab yang Talibin ke, kitab fiqh mazhab yang 4 ke, kena tengok juga 2-3 tempat. Dia tak boleh tengok satu tempat je.
Tengok kitab ni macam mana pandangan kitab ni, macam mana pandangan ni, kitab ni pandangan. Biasanya yang sebelum tu untuk para muazzin saja kan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kitab satu lagi saya tak bawa. Kalau anda boleh tengok kitab yang Muqtamad yang biasa saya bawa tu. Kitab ada 4 jilid, 5 jilid kitab tu, Al-Muqtamad. Kalau Muqtamad dalam mazhab Syafi'i tu. Tak bagus. Tapi bahasa Arab lah. Terjemah apa dia jual terjemahan dia. Tapi terjemahan dia tak sama lah macam Arab dia. Nak mantap je kena tengok Arab dia tu. Baru kita nampak. Kadang ada terjemahan-terjemahan, kadang-kadang kita tak faham apa benda dia cakap. Ada juga. Dia orang main terjemah borong macam tu je. Ada juga kadang penterjemah kan dia main terjemah macam tu borong je. Tak faham apa cakap. Bila kita tengok kitab Arabnya, nampak. Ni sebenarnya dia nak cakap. Tu pentingnya Arab ni. Arab ni dia punya macam sumber rujukan utama je. Kan kalau macam perundangan kan, perundangan biasa kan orang rujuk bahasa Inggeris dia. Kalau ada masalah dari segi istilah-istilah dalam perundangan ni, biasa orang tunjuk pada teks yang asal ni bahasa Inggeris. Macam tu. Tapi dalam masalah hukum ni hukum ni kan, kalau kita compare sesuatu benda tu, kita kena rujuk kitab asal dia. Kitab yang asal dia Arab dia tu. Baru kita nampak apa sebenarnya cakap. Sebabnya kita kena banyak kitab. Tak boleh satu kitab. Kita kena buat perbandingan kitab tu macam ni, kitab ni macam ni pula pandangan dia. Gitu. Wallahu alam. Okey. Ada lagi? Habis A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan ma'lum taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyana fata ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftah lana futuha arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhumah wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.